Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada hari ini bersama dengan Ustaz dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain bagi mata pelajaran ibadah. Yang kita akan belajar berkenaan dengan tajuk perkara sunat dalam solat. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Ada perkara sunat yang patut dilakukan dalam solat kita. Sebelum ni kita telah mempelajari berkenaan dengan solat, rukun solat, perkara-perkara yang membatalkan solat. Dan hari ini kita akan lihat pula perkara sunat dalam solat. Apa? Jom kita lihat. Perkara sunat dalam solat ada dua perkara. Yang pertama dipanggil sunat ab'ad. Yang kedua dipanggil sunat hayat. Cuba murid-murid ingat dan sebut sama-sama dengan Ustaz. Yang pertama sunat ab'ad. Yang kedua sunat hayat. Dalam solat kita ada dua jenis sunat ini. Jom kita lihat satu-satu. Apakah sunat ab'ad itu? Pengertian sunat ab'ad iaitu amalan sunat yang sangat dituntut melakukannya. Sunat ab'ad ini adalah sunat yang sangat dituntut untuk kita laksanakan dalam solat kita. Sebab tu perkataan ab'ad itu daripada perkataan ba'dun, sebahagian. Ulama menyebut iaitu sebahagian seolah-olah sama serupa dengan sebahagian rukun solat. Sebahagian daripada rukun solat. Sebab itu ia sangat-sangat dituntut untuk kita laksanakan di dalam solat kita. Walaupun dia dipanggil sunat ab'ad. Itu nama sunat ab'ad. Okey, apa hukum dia? Hukum bagi sunat ab'ad ini, jika ditinggalkan, sunat digantikan dengan sujud sahwi pada akhir solat. Kalau kita tinggalkan perbuatan yang termasuk dalam dipanggil sunat ab'ad ini, maka sunat kita gantikan dengan sujud sahwi sebelum salam pada akhir solat kita. Dua kali sujud dipanggil sujud sahwi, sujud terlupa. Sama ada kita tinggalkan perbuatan sunat ab'ad ini secara sengaja ataupun terlupa, maka disunatkan kita sujud sahwi sebelum salam. Sebagai apa? Sujud sahwi itu sebagai ganti apa yang telah kita tinggalkan, iaitu kita tinggalkan sunat ab'ad itu. Itu masuk sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad? Nanti kita akan dalam pelajaran yang seterusnya kita akan jelaskan apakah perbuatan yang termasuk dalam sunat ab'ad. Cuma bagi hari ini, cuba murid-murid faham terlebih dahulu apakah maksud sunat ab'ad itu. Maknanya secara kesimpulan, perbuatan sunat ab'ad kalau kita tinggalkan, kita tak buat dalam solat kita, maka sunat kita gantikan dengan sujud sahwi. Sunat kita sujud sahwi sebelum salam sebagai bentuk menggantikan perbuatan sunat ab'ad yang kita tinggalkan itu. Okey, itu sunat ab'ad. Boleh jelas? Okey, seterusnya sunat yang kedua dalam solat iaitu sunat hayat. Sunat hayat ni apa, murid-murid? Okey, cuba kita lihat pengertian sunat hayat ini. Sunat hayat iaitu amalan sunat yang dilakukan bagi menyempurnakan solat kita. Kalau kita buat, itu lagi sempurna solat kita. Kalau kita buat perbuatan yang dikira sunat hayat ini, maka lagi sempurna solat kita. Kita nak solat ni, mestilah kita nak solat yang sempurna. Tiada siapa pun dia buat satu benda, dia tak mau buat dengan secara sempurna. Mesti kita nak buat secara sempurna. Jadi perbuatan sunat hayat dalam solat ini boleh menyempurnakan lagi solat kita itu. Perkataan hayat itu sendiri adalah bermaksud rangka ataupun gerak-geri. Iaitu gerak-geri yang baik yang dilakukan dalam solat. Apa hukum sunat hayat ini? Iaitu jika ditinggalkan,
tidak dituntut sujud sahwi pada akhir solat. Maknanya kalaulah kita tinggal perbuatan sunat hai'ah dalam solat, tak ada apa-apa pun. Tak dituntut pun untuk kita sujud sahwi atau apa-apa saja. Cuma yang ruginya, kita rugi dari sudut pahala. Kurang sempurna solat kita. Solat sah tapi kurang sempurna. Untuk lebih menyempurnakan solat kita, kita buat semua perbuatan-perbuatan sunat hai'ah. Walaupun dia tidak ada apa-apa, tak kena sujud sahwi kalau kita tinggalkan. Kalau kita buat, kita akan dapat lebih banyak pahala dan menyempurnakan solat kita. Itu saja pelajaran kita hari ini berkenaan dengan pengertian perkara sunat dalam solat, iaitu sunat ab'ad dan sunat hai'ah. Moga-moga ia memberi manfaat dan keberkatan kepada kita semua. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.